Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa nawaqiduhu. Wa nawaqiduhu ay wa nawaqidu wudu. Murad nawaqid ni ay asbu nawaqidil wudu. Asal makna nawaqid naqadha, naqid. Maksudnya perkara yang membatalkan. Murad dia mubtilat. Asbabu nawaqidil wudu. Jadi maksud nawaqid pun asbab nawaqid. Sebab-sebab membatalkan wudu. Arba'atun. Ada 4. Aduha salah satu daripada arba'ah ni ila tayaqqunu khuruji syai'. Yakin, berkeyakinan keluar syai'. Keluar sesuatu. Asal matan khuruj syai' ni min ahadis sabilain. Sabilai hayy. Keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan. Sabilai hayy. 2 jalan daripada orang hidup. Asalnya sabilai ni hayy. Tapi pasal dia jadi mudhaf, buang nun. Kaedah mudhaf ilaih, mudhaf bila selepas dia ada mudhaf ilaih tak boleh tanwin. Mudhaf tak boleh tanwin. Bila tak boleh tanwin, apa yang iwadun ani tanwin ketika tasniah dan jamak muzakkar salim, buang nun. Lepas tu pasal tu baca sabilai. Sabilayil hayyi. Itu asal dia lah. Jadi antara perkara membatalkan wudu adalah huruju syai' min ahadis sabilayil hayyi. Keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan daripada orang hidup. 2 jalan tu kubul dubur. Itu asal matan lah. Jadi maksud syai' ni ghairi manihi. Lain daripada mani yang seseorang. Kaedah kita mazhab Syafi'i keluar mani tak batalkan wudu. Tapi mewajibkan mandi. Dia masalah pelik sikit lah. Istilah pelik pasal macam mana boleh wudu tak batal tapi kena mandi. Itu lah. Tak pelik dari situ lah. Pasal ada tu pasal kaedah kita dalam mazhab Syafi'i keluar mani tak batal wudu, cuma dia mewajibkan mandi. Macam mana boleh keluar mani? Nak jadi untuk taswir masalah pun dia tidur dalam keadaan wudu, mimpi keluar mani. Jadi keluar mani dalam keadaan tidur, satu hal. Tidur pula bukan tidur bangun, tidur duduk. Jadi dengan tidur tu tak membatalkan wudu dia. Dan waktu keluar mani pula, keluar mani pun tak batal wudu. Yang tu lah kot antara situasi yang ada untuk masalah mani keluar tapi wudu tak batal. Kalau ni sebab kita, hukum kena faham. Jadi tak jadi tu hal. Tapi kita ni nak tidur duduk payahlah. Ada tidur duduk ada, tidur masa mengaji. Atau tidur duduk sedap sekali masa tu lah. Saja-saja nak tidur duduk payah. Orang dulu pasal dia ada amal dia. Baca Quran ni, wirid dia, zikir dia. Tidur duduk ni biasa. Maksudnya kalau dia zikir, letih tu. Dalam keadaan letih tu, dia duduk, tidur. Wuduk ada lagi. Kita ni kurang jarang sikit sangat masa kita untuk kita boleh ada duduk, belajar, zikir, baca Quran. Baca Quran payah nak tidur, pasal dia bersuara, payah nak lena. Tapi kalau zikir, mudah tidur. Saya tak tahu nampak, aku tu balik, tak tahulah. Zikir, sekejap lena. Jenis tak lena ni kalau baca kuat-kuat. Satu Quran ni suruh baca kuat-kuat. Pasal dia menghilangkan mengantuk. Tapi kalau baca kuat pun mengantuk, maksudnya habis lah tu. Tidur dululah. Baik. Ainan kana aurihan. Jadi syai' yang dimurad di sini ainan kana. Maksud ain adalah ia, maksudnya ada bendanya. Kana aurihan ataupun angin.
Saya selalu guna bahasa kalau syait ni sama ada pepejal, cecair, gas. Jadi ainan tu apa? Pepejal ke? Gas ke? Itu disebut rotban atau jafan, yang basah ataupun kering. Batal wuduk. Dan keluar tu benda hidup atau benda mati. Benda hidup atau benda mati. Keluar cacing. Wuduk masuk balik. Batal wuduk. Batal tu pasal apa? Pasal ada syait keluar. Itu batal. Jadi yang basah atau kering, muqtadan, ataupun yang beradat kabaul seperti kencing, au nadiran, ataupun yang keluar tu yang nadir, jarang keluar. Tapi ada juga kadang keluar kot hadis sabi lain tu, sama ada buat kencing ataupun buang air besar. Contoh kadamin, seperti darah. Darah pun contoh ada bagi kadamin basurin, orang penyakit berasir. Dan memang biasanya keluar darah pun orang berasir lah yang keluar darah waktu buang air besar. Kalau buang air kecil keluar darah, yang tu ada masalah karang. Kalau buang air besar ada keluar darah, yang tu menunjukkan ada berasir. Cuma parah tak parah je lah. Pasal apa boleh berdarah pula waktu buang air besar? Pasal dia ada bonjolan dalam. Bila najis lalu tu dia bergesek dengan bonjol tu. Bila geseran tu dah menghauskan permukaan usus yang berbonjol tu, yang tu yang menyebabkan berlaku pendarahan. Itulah bahasa teori dia kan. Tak lukis, tak apa, rasa boleh bayang tu kan. Tambah pula ada banyak bonjolan sampai menutup pula. Yang tu yang dia bukan saja nanti berasir dalam, tapi dia kena jadi berasir luar. Berasir dalam pun sakit, cuma berasir dalam dia belah dalam. Dia tak apa nak sebut macam mana. Dia antara dia jadi darah tu lah. Tapi bila dah sampai keluar, tu ada yang tak boleh berjalan lah, apalah. Tu hal lah tu. Jadi asal kita nak bicara, darah, keluar darah. Antaranya darah daripada orang berasir, batal wuduk. Au wairi, ataupun lain daripadanya berasir. Ataupun lain daripada dam, sah. Tu. Maksudnya bukan darah. Ada benda lain daripada darah. Ya. Infasola aula, yang bercerai, syait yang keluar tu bercerai. Keluar, bercerai langsung. Aula ataupun tidak. Tak bercerai maksudnya, dia keluar, dia tak putus. Bahkan dia masuk balik. Batal juga. Contoh, kadu datin, seperti seekor ulat, yang akhrajas ra'saha, mengeluar ia dudah ni, akan ra'saha, kepala dia, summa raja'at, kemudian dia patah balik. Batal wuduk. Masuk balik. Batal. Jadi faham ni cerita ada ulat dalam usus lama dah ulama kita cerita. Orang dulu macam mana? Keedah dulu ni. Keedah ulat ni kalau cacing, Allahumma zaman ulama kita dulu, orang tua kita dulu, keedah dia makan benda-benda pahit lah. Akau batawali lah, tu keedah tu, ataupun kunyah biji rambai, biji lansat, makan lansat. Kita lansat biji buang tak? Pahit biji dia. Kunyah biji dia. Tu ubat lah, ubat cacing. Sebelum ada ubat-ubat moden lah ni kan. Ubat model lah ni, cuma orang tua dulu kalau jenis tu dia tak ada, tak ada musim-musim apa. Tu ubat dia lah. Makan benda-benda pahit. Bukan peria lah sekurang-kurangnya pun. Peria pula bukan peria lah ni. Peria lah ni kalau peria besar tu tak baik mana pun. Tapi peria tu, peria katak tu. Kan? Panggil peria katak pasal permukaan rupa peria tu macam belakang katak. Kan? Dia punya menggerutu dia tu. Itu panggil peria katak. Apa nak sebut? Tu pahit. Tu ada yang memang pahit tu, pahit sungguh. Yang tu ubat cacing. Jadi siapa ada penyakit cacing ni, masalah tak? Masalah wuduk dia ni. Siap. Jadi antara sebab tu makanan lah. Satu makanan kita disuruh cuci bersih, masak biarlah makanan yang masak pun sempurna masak. Yang tu yang sekarang Tok Guru dia syarah, tak apa elok makan makanan yang separuh masak. Benda tu sepatutnya kena masak, tapi dia masak separuh masak.
tak apa baik. Kalau masalah berubat apa lain hal. Kalau benda yang tak masalah. Macam ke ulam apa tak masak. Tapi kalau macam daging patutnya kena masak, kita buat separuh masak. Tak elok. Tambah pula jenis-jenis daging ni dia pasal dia ada sel-sel haiwan yang ada orang panggil apa? Sel lah. Sel-sel haiwan ni dia ada keberangkalian untuk boleh jadi tempat pembiakan bakteria kan. Lepas tu dia kena masakkan sempurna. Bila masak sempurna baru dia mematikan bakteria tu. Antara sel-sel haiwan ni termasuk tu telur lah. Cuma telur masak betul dengan telur separuh masak lah menggiurkan sikit kan. Sampai roti canai pun ada apa? Telur goyang. Roti canai telur goyang, nasi lemak telur goyang. Pasal apa? Dia bubur tu, telur tu lili. Haram apa tak lah. Tapi kalau sekali-sekali kot, tapi kata dia unsur-unsurnya tu dia ada, kalau ada bakteria mudah membiak tempatnya. Satu makanan jenis berdaging ni tak elok kita biarkan dia di luar, tak duduk dalam peti sejuk ataupun tak dimasak di luar dalam suhu bilik. Dia tak apa elok disimpan pasal dia menggalakkan pembiakan bakteria. Tambah lalat dan hinggap. Tambah pula simpan masa pagi, petang, malam. Tak apa elok biar dia. Baik-baiknya kalau jenis benda-benda berdaging ni dah sembelih, kerat, basuh, potong, sama ada masak ataupun buah putih. Jangan simpan lama. Macam satu ikan, apalah seumpama tu. Satu kalau sembelih, basuh, simpan peti sejuk. Dia fresh tu, dia rasa dia kuat walaupun simpan lama dalam peti sejuk. Tapi kalau pagi sembelih, malam baru peti sejuk, tawar. Dia pasal ada unsur bakteria. Kesihatan pun tak elok. Tambah makan mentah. Apa yang Jepun tu makan apa? Sushi. Makan sushi tu. Tak elok makan tu. Pasal dia makanan yang kena masak. Tapi makan mentah. Tak bagus. Pasal dia kena daging ni je kan. Orang masak daging kan ni. Dia macam kategori. Baru masak. Masak sikit je. Dia ada bukan baru masak dia. Dia besar-besar masak dia tu. Macam ada rare, ada medium. Ada medium apa? Medium well. Ada well done ni memang masak habis. Masak betul lah. Masak betul. Rare tu masaknya mentah macam tu. Jadi daging tu dia macam ada juicy lah. Dia macam jadi macam ada rasa-rasa lah. Cara tu lah. Cara lain dia masak tu lain lah. Dia punya rasa dia tu. Angin-angin betul kan. Istilah dobit masak ni mesti ulama kita syarah tu halalan tayyib. Tayyib tu. Halal dah. Tayyib tu. Jadi bila dia mentah tu dia tak termasuk dalam tayyib. Ada yang mensyarahkan macam tu. Yang tu kena tengok faktor pemakanan lah. Tapi umum ulama tu kita sebut itulah. Mana yang kena masak, kena masak. Mana yang makan mentah tak ada masalah. Tu pun disuruh cuci apa sebagainya. Baru boleh makan. Tapi kalau yang memang kena masak, kena masak. Khasnya yang bab kena masak ni unsur-unsur yang haiwan. Baik ikan sekalipun. Masak, disuruh masak. Baik, jadi asal sebut masalah cacing tu lah. Cacing. Antara punca cacing tu yang orang tua kita kata apa? Budak suka makan lauk, nak umpan dia ni lah. Makanlah lauk banyak. Nanti banyak cacing dalam perut. Teori tu kan, yang tu pun trik juga supaya budak yang makan lauk saja. Makan lauk, yang makan nasi, dia sedap makan lauk. Makan lauk banyak, yang cacing dalam perut. Dia tu keluar cacing sungguh. Tu lagi lah. Tunjuk dia, tu makan lauk sangat. Buat dia break sikit. Apa cerita ni? Kalau zaman sekarang, cerita cacing tu lah. Asal nak cerita cacing lah. Zaman sekarang moden ni, macam lah. Makannya hancur ulat dulu. Memang orang kata apa, kejadian buang air besar bersama dengan dia ada cacing ni, kalau kanak-kanak kerap jumpa. Dan ni payahlah. Ada tapi payah nak jumpa. Saya
Abang kalau macam klinik apa, yang ambil vaksin apa tu, dia memang ada bulan-bulan berapa makan ubat cacing. Bulan berapa makan ubat cacing. Saya rasa sebab tu sebab tak pakai slipper kan, tak main tak pakai slipper. Cacing tu kan. Oh. Yang tu pun sebab lah, sebab bakteria boleh masuk dalam badan apa kan. Itulah. Itu pun cerita dalam kesihatan macam tu lah. Masalah tak pakai selipar lah apa kan. Tapi asal kita nak cerita ni, nak cerita cacing tu pasal masalah batal wuduk. Itu yang ceritanya. Dia melarat cerita cacing tu lah. Habis cerita makanan apa sikit. Min ahadis sabilayil mutawaddi'il hayyi. Jadi batal ni daripada salah satu daripada dua jalan daripada orang hidup. Jadi sebut orang hidup tu nak keluarkan masalah orang mati. Maksudnya mayat, kalau kita dah mandikan dia, kita kapalkan dia, angkat, usung, dia tengok pret, keluar. Kena mandi sekali lagi ke? Tak payah. Basuh je tempat yang tercuai, yang najis keluar sebelum selesai ke bumi dia. Dobit tu pun kalau cuai. Kalau tak cuai, biar. Satu antara kaedah mandi mayat, dia kena meruang tu. Meruang tu maksudnya, sebelum nak mandikan dia, tekan dengan daripada lepas usuk ni, ke bahagian usus dia sampai bawah. Tekan dengan yang amat kuat untuk mengeluarkan apa yang ada dalam perut dia, dalam perut dan usus dia. Takut nanti, bila selesai mandi, bila dah sumbat, kalau tak dikeluarkan tu, tertekan je perut dia sikit nanti, terus dia keluar. Sebab bila orang mati, dia tak ada otot jerut dah untuk menjerut apa yang ada dalam perut. Kalau hidup, penjerut tu ada. Jadi menyebabkan tak keluar. Bila mati, tambah perut penuh apa macam-macam hal dalam perut tu, terusik perut, tekan je sikit perut, keluar. Dia bolos. Satu antara kaedah mandi ni meruang tu lah. Yang macam mana pun, dia tak mewajibkan bagi orang yang mati tu mandi apa sekali lagi, tak adalah. Cuma kalau cuai, kena basuh lain. Pasal syarat untuk boleh semayangkan mayat, mesti mayat tu suci, bersih. Dan dimandi dan bersih, jangan ada najis. Satu kalau ada isu-isu perdarahan ke apa, kena cuci, balut, mandi apa satu hal, balutkan macam mana orang hidup, supaya nak hentikan pendarahan tersebut. Itu kaedah. Siap. Jadi keluar daripada salah satu dua jalan mutawaddi. Sebut dua jalan ni pun ghalib. Ghalib. Jadi kalau lelaki perempuan dia ada tiga jalan. Jadi keluar syait daripada mana-mana jalan tiga tu, kalau nisbah perempuan, batal. Siap. Keluar sekalipun angin, batal. Itu selalu orang tanya tu. Pasal kalau jenis orang baca kitab, dia muskil. Kata dua jalan, kalau lubang ketiga macam mana? Lubang ketiga tempat haid tu lah. Keluar angin macam mana? Batal. Keluar lendir-lendir macam keputihan, batal. Untuk batal. Dan dia najis ke? Najis. Baik. Duburan kana atau kubulan. Jadi sabi lain tu, dubur kana adalah ia hadis sabi lain, atau kubulan ataupun kubul. Dubur belakang, kubul depan. Jadi kalau orang perempuan, dia kubul lain lah. Dan satu dubur. Bahasa tu aib lah sikit nak sebut. Walau kan al-khariju basuran. Baik. Sekalipun yang keluar itu adalah buasi. Kaedah asal dalam syarah ni, syarih disebut, sekalipun kharij, yang kharij tu buasi. Bukan darah buasi. Buasi tu. Jadi kalau faham buasi tu adalah benda keluar, duduk jangkung orang buasi ni, lepas tu buasi dia tu keluar. Bukan keluar syait daripada buasi tu, daripada dubur tu. Tapi buasi tu keluar. Batal wuduk. Pasal dia istilahnya khuruj syait. Syait. Jadi syait tak kira lah apa. Antara syait tu buasi tu lah. Jadi buasi tu apa? Usus tu, usus besar tu, kolon. Apa bahasa tu sebut tak kisahlah, tak betul pula kan. Usus tu, bila ada orang jenis bengkak, bila dia duduk cangkung, boleh keluar. Ada orang yang teruk sampai macam tu lah. Betul, buasi tu sendiri batal lah. Walau kan al-khariju basuran.
nabitan dakhilal duburi. Buasi ni, faham buasi? Buasi mana? Buasi yang tumbuh. Buasi mana? Buasi dalam. Jadi buasi dalam macam mana? Masa dia tak duduk mencangkung, tak nampak bekak apa-apa. Buasi tu duduk dalam. Bila dia duduk, pun keluar. Jadi dia ada ponjolan di dalam. Bila mencangkung, bekak tu keluar. Jadi nak masuk pula, kena tolak pula, jolok pula lagi. Dengan jari. Yang tu buasi yang istilahnya, dia asal dakhil. Bila dia keluar, itu istilahnya khuruj syait. Kalau buasi itu memang buasi luar, dia tak adalah syait keluar pasal dia memang duduk luar. Jadi yang batal ni, buasi yang nabitan dakhilat dubur. Yang tumbuh di bahagian dalam dubur. Maksudnya dubur tu, usus besar tu, tempat keluar tu, dalam ni tu, ada ponjolan-ponjolan tu. Bila dia mencangkung duduk, keluar. Bila duduk keluar tu, buasi itu nama syait. Buasi itu nama syait. Ini kalau ikut dalam syarah. Fa kharaja au zada khurujuhu, kemudian dia keluar ataupun zada khurujuhu. Lebihlah oleh keluar ni. Lebih keluar maksudnya, dia katalah ada buasi dalam, ada buasi luar. Bengkak di luar pun ada. Lepas tu bila dia duduk, yang dalam tu pun dia akan keluar. Menolak hak luar tu, menyebabkan bunjulan tu jadi besar lagi. Itu zada khurujuhu. Kalau asal kharaja aja, asal luar tak ada. Tapi bila dia duduk, dia akan memekak besar keluar. Itu syait. Mengikut pengarang ni. Lakin afta'a Allamah Al-Kamalur Raddad. Akan tetapi telah berfatwa oleh Syekh Kamal Raddad. Ini salah seorang guru dia. Bi'andamin naqdi bi khurujil basur nafsi. Dengan ketiadaan terbatal wuduk dengan sebab keluarnya basur nafsi, diri buasir itu sendiri. Bal bil khariji minhu kadami. Bahkan yang jadi batal ni dengan sesuatu yang keluar minhu min basur, daripada buasir. Maksudnya usul besar dia keluar tu, kalau ada syait keluar, itu baru panggil syaitnya ahdi sabilain. Pasal basur tu bukan sabilain. Dia tu sabil. Dia bukan syait minas sabilain. Dia sabil. Dia tu jalan nak keluar. Kalau saya banyak faham ni. Tapi dia sebut data Kamal Raddad ni, maksudnya kalau faham tu, ramai di kalangan ulama menyebut buasi itu, diri buasi itu sendiri adalah syait yang kharij. Ustaz tengok. Maksudnya macam tu. Siap. Itu. Dia sebut itu je. Kalau saya sendiri, kalau orang tanya, saya ambil fatwa Allamah Kamal Raddad ni. Sebab orang buasi memang nak elak daripada keluar tu, payah duduk je keluar. Kalau jenis teruk tu, dia kalau duduk menyangkung. Duduk menyangkung ni mengundang keluar buasi, sagi keluar darah sekali. Pula tu nak masuk, dia tak masuk biasa, berdiri tak masuk. Dia kalau ada sampai tahap teruk tu, berdiri dia tak masuk balik. Dia kena duduk menyangkung balik. Kalau ada lendir apa, cuci, lepas tu, kena tolak dengan jari. Boleh masuk. Ada yang teruk macam tu lah. Tu pun tak teruk lagi, pasal istilahnya bengkak je. Teruk kalau nusik tak boleh. Jalan tak boleh. Jalan tak boleh. Pasal kita berjalan kan orang kepit dia. Bila dia bengkak, tak boleh jalan. Sakit. Saya pernah kena, saya tahu lah tu, dia kata sakit tu. Sakit. Tak boleh bayang orang beranak macam mana. Kita bengkak satu je kan. Sakit lah.
Orang perempuan nak beranak, baby ke masa tu. Sakit tu. Satu, sakit nak bersalin ni kalau mati tu mati syahid akhirat tu. Itu masuk dalam sakit yang nak mati tu ada sakit yang amat sangat. Bahkan sakit buasir, mati buasir. Mati syahid akhirat namanya. Masa mati dalam keadaan sakit. Mati kanser. Kalau COVID lah, jenis menderita sakit. Pasal pernafasan terganggu. Teruk pada orang lelah ni, katalah gitu. Dia menderita sakit. Mati sakit, syahid akhirat. Kalau jadi macam tu lah. Tapi tak tahu pula COVID ni memang sakit macam tu ke? Ya. COVID ni sebenarnya orang jadi kritikal. Jadi bila nak kena COVID tu, lagi risiko dia punya tu. Risiko macam mana? Contohnya orang dah ada lemah jantung. Oh, lagi besar Jadi dia akan merendah lagi untuk dikena serangan jantung. serangan jantung. Itu bukan sebab COVID dia sendiri. Maksudnya dia melemahkan imun. Okey. Bi khurujil basur nafsi kadaman. Wa inda Malikin la yantaqidul wudu'u bin nadir. Dan di sisi Imam Malik tak terbatal wuduk dengan nadir. Jadi ke sisi Imam Malik keluar ulat, keluar cacing tak batal. Pasal nadir. Keluar darah tak batal. Keluar buasir itu sendiri inda Malik tak batal. Pasal dia nadir. Nadir kalau makdum. Itu Imam Malik. Semua kita nak pakai kaedah dia. Yang saya kalau di sebelah belajar, kita kadang tak belajar khas mazhab-mazhab dia ni. Belajar tengok mazhab, antaranya belajar tengok nama tu ni. Pasal dia sebut Imam Malik macam mana, Hanafi macam mana. Pula tu masa duk ngaji tu, tutup guru kita dia sebut lah. Kalau nak beramal Imam Malik ni, ada orang masalah. Memang selalu keluar buasir apa, atas ambil keedah Imam Malik. Kalau tak ambil Malik pun, ada dalam fatwa kita dalam mazhab Syafi'i. Dia tak batal dengan khuruj basur tu binafsi bal al-kharij minhu. Macam mana pun keluar darah. Walau katalah tak batal wuduk atau pendapat Malik. Tapi keluar darah, dah darah. Najis, tak kena basuh juga. Satu hal lah situ. Macam mana pun dia ada kaedah dia. Asal nak sebut. Kalau tutup guru kita disebut masalah mazhab-mazhab ni. Dia akan peringatkan satu benda. Apa dia? Mazhab memang ada. Cuma kita nak ikut dia. Kita tak boleh nak pilih hak ni je. Pasal dia mungkin tang ni dia longgar. Tapi masalah lain ni ketat. Pasal kita bicara ni masalah batal. Imam Malik kalau ingat dalam bab wuduk dulu, dia wajib gosok. Kita wuduk tak gosok pula. Main ambil paip. Elok gitu ya. Kolah pun. Celup muka, kelopoh itu. Kaki pun kalau ada kolah celup gitu je. Paip pun bukan gosok pun. Tak menyelati pun celah-celah kaki. Bahkan ambil air, jurus je. Basah kata air cukup dah. Kita ambil mudah gitu kan. Kalau kita buat benda-benda sunat semua, okey, sah dalam 4 bab mazhab, tu memang baik sekali. Jadi kalau ada masalah Malik ni macam itulah. Cuma asal nak sebut kita tutup kita kata kalau nak ambil atas kaedah Imam Malik ni tak dapat tidak. Masa ambil wuduk mesti sempurnakan ikut kaedah Malik dengan mana mesti lalukan tangan pada semua anggota yang dia yang kena basuh, yang kena sapu. Kaki pun dia tak boleh hanya kenakan pada air itu saja, bahkan wajib menyelati dia untuk istilahnya ada gosok, ada dalkun dalam masalah berwuduk. Baru masa batal ambil kaul Imam Malik. Nak sebut satu qawaid tu. Qawaid istilahnya nak ambil mazhab lain dalam satu qadiyah, dalam satu hukum mesti jaga rukun syarat kaedah imam lain. Dengan tu baru kita nak boleh pakai batal dia dalam satu jenis ibadat. Jadi masalah wuduk, nak ambil pendapat Imam Malik dalam bab ni, mesti syarat wuduk Imam Malik dipakai. Barulah nanti sah di sisi Imam Malik. Dan barulah nanti wuduk dia tak batal mengikut kaedah Imam Malik. Jangan wuduk ikut mazhab Syafi'i, buatlah yang mudah-mudah, yang sunat semua tak buat. Lepas tu, bila nak batal, pergi ikut Imam Malik. Kita tak diajar beramal dengan kaedah macam tu dalam kaedah fiqh. Istilahnya tak boleh ambil sebahagian-sebahagian. Satu guru kita di syarah bab-bab ni, dia banding macam kalau kita ngaji qiraat ataupun turuk dalam bab bacaan Quran, kalau ada qiraat sekalipun baca macam mana, Maliki Yaumiddin, dia baca mim pendek.
Kita saja-saja nak baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pasal apa? Pasal nak meraih. Ada kiraat yang baca mim pendek. Tak boleh. Jangan baca sebarang. Kaedah dia, mana ada kaedah meraih. Kau nak kira meraih, kau baca semua kiraat apa yang ada nak raih. Raih bukan malik kira. Bukan malik saja. Saya ngaji, babak meraih ni tak ada. Ramai tuku besar yang disebut, tak ada masalah meraihkan kiraat. Tak ada. Pasal dia ada disiplin kiraat. Kalau kita nak baca dengan wajah kiraat lain pun, setiap kali duduk, kita baca dengan satu disiplin kiraat. Kalau dah baca satu, nak baca lain, kena buat satu untuk intikal. Sama ada takbir, bangun, untuk duduk balik, baca. Untuk menunjukkan kita intikal daripada satu kiraat pada satu kiraat. Orang dia kena buat macam itu. Tak pun takbir. Allahu Akbar. Macam a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mula baca warash. Waktu tukar baca khalat daripada kiraat Hamzah misalnya. Itu disiplin. Itu disiplin. Satu kalau kata disiplin Quran ada macam tu, disiplin kaedah mazhab macam mana? Ada? Ulama kita dia bahas siap dah pasal kita sebagai muqallid, kita bukan mujtahid, kita ikut disiplin orang. Dia lagi tahulah apa hukum hakam yang ada pada dia, mengikut kaedah dia. Setidaknya kalau kita beramal esok atas kita ikut dia, dia akan jadi bela kita pasal kita buat mengikut disiplin dia. Tu satu ada peraturan macam tu. Jadi kita tak boleh buat disiplin kita sendiri. Kita nak buat disiplin kita sendiri kena jadi mujtahid. Siapa dia mujtahid dalam ni yang boleh buat hukum sendiri? Geging W je. Apa kelahi Wahabi W tak habis-habis ni. Memang kalau Wahabi W ni kalau di atas prinsip dia macam tu, dia bid'ah ke orang, dia campur-campur mazhab, dia dakwa jadi mujtahid, boleh hukum sendiri pada Quran hadis, pelekeh para ulama, suruh bakar kitab-kitab dulu, dia suruh tak pakai mazhab, duk ayat, duk takwil ayat mutasyabihat. Masalah macam ni. Sampai bila duk kelahi? Untuk macam mana nak hilangkan penyakit Wahabi ni? Pantau pihak penguasa, kena pantau, jangan ada golongan-golongan sivil macam ni. Kalau ada, pantau dia, masuk pagar jarang, selesaikan dia. Baru boleh selesai. Jadi kalau selagi duk membiarkan budaya-budaya membida'ah ni, puak-puak ni, dia duk kata sifat 20 pengajian Yunani Greek, orientalis lah, menggunakan akal lebih, dan menjadikan akal tu macam Tuhan lah. Mana tak betul akal semua kena takwil. Macam-macam dia cakap di rumah, dia kata ulama-ulama kita. Kalau masih ada corak pemikiran macam ni, sampai bila orang Islam takkan bersatu? Nak bersatu, orang macam tu kena silent ni. Kerajaan lah kena silent. Lagipun atas isu keganasan, orang macam tu dia akan menjadikan ekstrim dalam agama. Dan memang boleh dilihat pun, dan telah terbukti pun orang golongan W ni, dia memang akan jadi ekstrim. Kita dulu nak kata ni, kita semayang, ada orang tak semayang. Orang tak semayang pun kita taklah barang dengan tadi kau sesat masuk neraka. Pergi ucap itu bahkan kita ajak dia main masjid dengan kasih sayang, semoga dia buat benda tu betul. Masa macam tu kita punya kaedah. Kita tak ada kau semayang ni bid'ah masuk neraka. Dia tak semayang tu, kita kata kau bid'ah masuk neraka, munafik, tak semayang. Kita tak boleh ajar label-label orang macam tu. Tapi Wahabi kan, yang ni bid'ah menyalahi sunnah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masuk neraka. Memang kaedah dia tu. Kalau baca kitab pun, dia akan ambil, tengok ni. Ni kitab macam ni. Tulis, catat. Saja dia pergi cari poin-poin untuk menyanggah apa amalan-amalan ulama dulu. Tak tahu apa pasal ni. Apa matlamat dia orang. Tak tahu. Mayat-mayat pun, kenapa dah habis sembahyang nak doa lagi? Dah doa dah, nak doa apa lagi? Apa masalah doa? Tambah tu tak sembahyang, kita tak ada wirid, tak ada doa lepas sembahyang siapa? Dah doa dah, sembahyang tu doa. Nak doa buat apa lagi? Dia tak faham. Kalau dia faham, maksudnya dia tak cakap macam tu. Kaedah ulama gitu, Rasulullah ajar ni semua doa. Nak sembahyang doa, tak doa. Nak sembahyang doa, dalam sembahyang doa, luar sembahyang doa. Mana dia lepas dengan doa? Pasal doa mukhul ibadah. Dia otak ibadat. Istilah otak ni, mana pun kena berakal. Apa saja buat, kena ada doa. Kena ada munajat, kena ada tauhid. Hati mesti hadir ke orang Ta'ala. Kesana sikit. Saya dah sebut Gupak Wahab tu, macam tu lah, dia kena cerita panjang gitu. Dia orang ada masalah dari sudut nak mengamalkan fiqh tu.
kelain dengan dia kata apa? Kita balik pada sunnah. Balik Al-Quran hadis. Ulama tak maksum. Dia pelakir ulama. Malah ulama tak maksum. Tapi bukan kaedah. Bila ulama tak maksum, ulama pun tak maksum, hang takkan maksum kot. Lepas tu dia, saya faham yang Quran hadis. Kau faham Quran hadis. Dengan ulama kita faham Quran hadis, siapa usul lagi? Benda-benda macam tu yang dia orang tak boleh accept. Yang menyebabkan golongan Pak Wahab ni jadi Pak Wahab tu. Bunyi Pak Wahab lah. Ni suruh Pak Wahab dia orang pun bukan suka ni. Kalau kita zikir dia Wahab, ya Wahab pun kita zikir je. Oh dia perasa kat dia dah. Orang makan cabai je dia bedah. Dia tak boleh duduk. Kalau orang yang seronok pula, ada orang ngentam kebatilan dia orang ni, ustaz bubuh lagi, tutup lagi ustaz. Dia bagi semangat lagi. Geram sangat dengan Wahabi ni. Dia orang ni pula tak sengit lah, sewi lah, macam-macam dia kata. Dia dengar kita dah sebut Wahabi tu, semua like, love, semua dia bagi. Tunjuk peluk, dog gladi tu ada. Buat tunjuk apa? Suka sangat. Pasal apa? Geram dengan puak-puak ni, suka bid'ah ke orang. Saya sendiri kalau ada orang akan jadi kata, entah bagus, sedap, puas hati dia ni bagi, puas hati. Memang betul kan? Kalau kita pun duduk tempat tu, betul? Dia orang dia kata batil kita kata dia batil, dia pula kata tolak. Kita kata dia orang batil tak apa. Oh, dia nak kata kita batil tak boleh. Pula, tu kata bahaya dia orang ni. Saya mudah kan kalau cerita buat W Pak Wahab ni. Tak usah bagi dia bercakap pun. Mengajar pun tak boleh. Memang tak boleh mengajar, rosak orang. Lepas tu, ceramah dalam multimedia semua tak boleh. Jadi pihak kementerian kena ambil tindakan lah. Kementerian apa? Kementerian multimedia apa ke ada tu? Apa kerja dia orang multimedia ni? Menteri ni, dia pantau apa sebenarnya? Kalau tak ada kerja, saya nak bayar kerja. Belajar buat software macam mana nak block benda-benda yang merosakkan orang Islam. Merosakkan remaja. Ada benda-benda tak sepatutnya tengok, apa dia? Saya tak tahu apa perkembangan luar tu, tapi rasanya ada negeri-negeri yang tertentu yang dia tak lagi masuk dalam Facebook dalam negeri dia. Ni apa? Ada negara yang itu, dia boleh block. Block lah. Memang boleh block pun. Dia boleh sistem kan. Tak ada, pergilah belajar. Takkan nak tunggu saya belajar kot. Boleh je saya nak pergi belajar. Tapi nak sebutkan semua saya buat. Betul? Serius saya cakap ni. Hantar je. Nak suruh saya kipar besi. Hantar lah. Saya tak boleh kipar diri. Kena ajar lah. Saya kena belajar ilmu tu. Jadi kalau nak suruh saya buat, ustaz buat lah. Kalau aku pergi belajar, kau boleh buat. Kau nak kata apa? Siapa pegang kuasa tu lah. Saya tolong khabar. Yalah. Inilah kerja korang. Untuk selamatkan umat. Pasal tanggungjawab pegang jawatan tu untuk menjaga umat, mensejahterakan umat supaya mereka dalam keadaan selamat dunia akhirat. Supaya jangan terlajak pada tempat benda-benda yang rosak ni. Apatah lagi memang tengok orang remaja pun depan mata kita rosak. Kita pula pegang portfolio tu. Buatlah satu tindakan. Jadi masalah macam mana? Ada jawatan, ada kuasa tapi tak buat apa yang sepatutnya dia kena buat. Ini masalah. Dia macam bapak tengok anak dia keluar kapeling 2 orang. Tak kahwin apa pun. Kapeling dia siap doa. Hati-hati jaga diri ya. Hati-hati jaga diri kata kat anak dia, anak perempuan dia. Belajar jangan lebih hati-hati dalam pergaulan. Hati-hati apa? Oi, kau keluar dengan siapa tu? Bukan lelaki kau. Masuk. Kau balik. Kau parang lagi apa tu? Jadi kena cegah lah mana mungkar. Itu tugas orang yang ada kuasa. Bukan biar buat macam tak ada apa saja, relax ya. Macam tak ada apa-apa. Mana boleh. Asal dia sebut bab tu lah. Bab multimedia. Tu asal nak sebut Pak Wahab tu. Itu siapa yang ada kuasa. Boleh nak sebut macam-macam. Nak sebut tanggungjawab tu kan. Suami tengok bumbung bocor lantai tak elok. Dia lah ada suami kan. Takkan nak suruh bini dia pergi bumbung atas rumah tu. Tengok beras tak ada yang ni, tak ada yang ni, tak ada anak sekolah. Yang mana yang isteri memang bukan portfolio dia, suami yang kena buat. Dan sebaliknya pula, mana yang memang isteri boleh buat, tak payahlah sibuk-sibukkan suami. Yang tu kena faham tu. Dia ada give and take dalam masalah pengurusan. Macam orang jadi YB apa.
Kata duduk berkelas dulu. Takkan kau tak tahu ada jalan berlubang. Lampu syarat ni tak menyala. Mana orang susah, mana pakai miskin. Mana yang sepatutnya kena buat jalan, tak buat jalan. Mana yang ada pagar, tak kena pagar. Padahal ragut ni elok, tak elok. Ada binatang ceroboh masuk pekan, tak masuk pekan. Ada jenayah macam mana, polis macam mana. Ada pegawai-pegawai kerajaan, orang yang tak bertugas, tak menjalankan tugas. Klinik, hospital macam mana. Majlis pejabat agama, sekolah rendah, sekolah menengah, operasi elok, tak elok. Kau wakil rakyat. Itu wakil rakyat pula. Asal nak sebut tak multimedia ni tu kan. Pasal dia ada benda bahaya masuk dalam masyarakat. Jadi halang lah. Itulah. Tambah ada benda-benda yang merepek-merepek tu. Allah tu kalau dah mula, Masya Allah. Dia orang kata tak boleh dibendung. Bohong, tak boleh bendung. Boleh. Nak tak nak je. Boleh bendung. Tak usah bagi ada internet boleh langsung pun boleh dalam Malaysia. Tutup semua internet. Boleh je. Bukan masalah. Boleh je buat tu. Tu dia kata jangan suruh saya buat pula. Saya sebut je. Siapa yang bertugas tu, panjang-panjang lah kan. Sampaikan pada orang sepatutnya yang disampaikan. Baik. Asal nak sebut, Imam Malik, mazhab, disiplin kiraat, disiplin beramal, buat fiqah. Satu ke sana sikit. Waktu yang salah macam mana. Waktu masuk Facebook, multimedia, yang tu ke sana sikit. Pasal apa argumentasi daripada orang yang tak betul dalam perjalanan agama ni, kita tak dengar patutnya. Kalau dengar pun, merepek, kita istilahnya apa? Silent kan daripada dia bercakap yang percakapan itu bahaya, boleh menyebabkan orang lain akan kutip dan pakai apa yang dia cakap yang salah. Itu dalam masyarakat, isi kaedah ulama itu sebut. Kalau nak sebarkan benda baik. Buat filem, kalau buat filem ke, buat cerita ke, nak buat laporan ke, buat laporan, cerita, filem pendek, kartun ke apa, semua buat filem baik-baik je. Isteri yang taat suami, anak yang buat baik pada mak bapak, macam mana, murid yang khidmat pada guru, cerita semua cerita baik-baik je, jangan cerita tak elok. Pasal membawa cerita tak elok ni, dia akan menimbulkan satu environment untuk buat benda tak elok. Maknanya saya buat misal, cerita hari-hari dalam TV cerita bunuh. Macam masyarakat akan terbiasa dengan bunuh. Cuba hari-hari cerita apa? Zikir. Tauhid orang salah. Ali Sufi, Junaid Baghdadi, Hasan Al-Basri, Rabi'atul Adawiyah misalnya. Cerita apa? Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Cerita tu je macam mana? Hari-hari cerita tu. Pagi, petang, siang, malam macam mana? Rasa semua rakyat Malaysia ada wali tu. Tapi hari-hari cerita bunuh, kerat, pancung, kerat. Ni berkelahi. Suami isteri. Itu suami curang, isteri curang. Cerita tu je. Penuh semua dalam Malaysia esok. Curi, curang, bunuh orang. Kelahi, bunuh, tengkar, cerai, talak. Itu lah yang jadi. Siapa? Benda tu dibedakan. Kaedah kita, jangan masyhurkan benda-benda yang keji dan mungkar. Quran sebut, walladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu minkum. Ya? Nak cerita orang yang suka menyebarkan benda-benda keji, mungkar ni, yang ni benda yang tak elok. Jadi maksudnya jangan sebarkan benda-benda mungkar. Benda mungkar jangan sebar. Sebar benda mungkar, dia akan menyebabkan menggalakkan orang buat mungkar. Memang kaedah dia macam tu lah. Cerita apa? Cerita budak lari pada rumah. Cerita keluar dengan boyfriend. Cerita tu dia akan membawa budaya. Cuba cerita apa? Budak ni taat, budak ni bertaubat, budak ni insaf, pelajar ni berjaya, yang ni cemerlang. Macam tu kan? Budak cacat pun boleh hafal Quran. Tu cerita tu tengok. Kita yang tak cacat ni, hai. Hari-hari terkantuk. Tu. Kaedah nak cerita baik-baik. Lepas tu saya ngaji pergi India apa, semua cerita wali je. Kita dengar. Jauhnya kita dengan dia. Tu cerita ahli maksiat je. Baiknya kita. Dia akan jadi gitu. Astagfirullah. Baik. Itu sikit lah. Itu kuasa viral. Itu kan.
Wasaniha zawalu aklin ay tamyizin bisakarin au jununin au irba'in au naumin. Sikit lagi. Dan yang kedua perkara membatalkan wuduk ialah zawalu aklin, hilang akal. Hilang akal tu maksudnya zawalu tamyiz, hilang tamyiz. Hilang tamyiz itu murad hilang akal. Hilang akal ni bukan jadi gila. Terus macam tu, bukan mesti murad tu. Hilang tamyiz. Dia punya syarat zawalu aklin, zawalu tamyiz. Antara hilang tamyiz bisakarin dengan mabuk, au junun ataupun gila, au irma, pengsan. Pengsan tak boleh tamyiz. Pengsan au naumin ataupun tidur. Tidur istilahnya hilang tamyiz. Kalau ngantuk macam mana? Ngantuk dia bukan hilang tamyiz. Cuma ada benda yang kita tak dapat idrakkan dia, tak boleh nak capai dengan jelas. Itu ngantuk. Jadi kalau soalan tanya, apa beza ngantuk dengan tidur? Tidur ni tak tahu apa dah. Ngantuk macam mana? Ngantuk dia boleh dengar lagi. Tapi tak boleh nak hadam lah apa benda orang sebut. Dia masih ada kesedaran ni. Boleh tamyiz lagi. Orang sebut orang marah ke apa, kata dia marah. Tapi dia marah apa tak tahu, tak nak ingat. Yang tu ngantuk. Tanda ngantuk apa dia? Kita tak boleh ikut faham apa yang dia cakap. Tidur kalau macam mana? Tak dengar cakap apa pun. Tu tidur. Tidur ni istilahnya dah block terus. Tu tidur. Irmak pun block habis. Jadi tidur ni termasuk zawalu aklin. Gila pun block terus. Kita suruh dia tanam pokok. Apa tahu dia buat macam mana? Dia korek. Yang pucuk dia bawah, akar dia bawah atas. Kenapa? Dia tak tahu apa dia buat. Dia ambil parang, dia takir orang. Kata dia, aku kata orang, aku duduk kosok belakang dia. Dia, otak dia sivil lah. Dia tak boleh tamyiz lah. Tak boleh tamyiz. Tu gila. Sakarin sama. Dia hilang tamyiz lah. Dia tak sedar apa dia buat. Itu istilah zawal aklin. Asal sebut tidur sikit, syarah tidur tu. Dia ngantuk dan tidur beza situ lah. Satu kalau mengaji, kalau tanya, kau mengaji apa ni? Entah. Tidur lah tu. Tak apa irmak. Irmak lah dah. Apa? Ngantuk. Nu'as. Ngantuk. Saya cari jalan. Macam mana hilang ngantuk? Kopi ke, radik ke, apa ke. Antara sebab, waktu rehat kena rehat. Tak rehat pun ngantuk tak? Kurang tidur pun ngantuk juga. Lebih aktiviti pun ngantuk juga. Cari jalan lah. Lebih besar lagi, apa yang sepatutnya waktu tu kita kena, jangan mengantuk, kena sedar, cari jalan nak elakkan mengantuk dalam waktu tu. Kalau dah teruk sangat, selalu laku kat saya bukan nak ngantuk. Ni saya tak ngantuk lagi lah. Pasal ada riak semalam lah. Kalau ada aktiviti yang tight tu, badan letih pula, tak ada dah rehat, jangan kata mengajar boleh ngantuk. Ngajar lah ngantuk. Ngajar ngantuk tak sedap ngantuk. Ngajar. Hampa saya tak tahu lah. Ngajar ngantuk baca kitab pun. Kalau dengar saya ngajar berulang itu dah sebut tu, jaga lah tu. Tu dah sivil lah tu. Dia nak habis lah tu. Dah penat lah tu. Apa nak sebut? Ngantuk, hilang akal. Siap? Jadi semua yang benda zawalu aklin tu tamyiz ni dengan sakar, junun, irma, naum li khabar sahih. Semua sabit dengan hadis sahih. Lepas tu kita ngaji PK ni hadis-hadis saya tak sebut. Siapa? Ambil je hukum. Ulama dah kira dah untuk kita. Kita pun percaya dengan ulama. Walaupun mereka tak masuk, tapi mereka ni mahfuz, bahkan mutakin. Mereka dengan amanah memindahkan kaul-kaul pendapat ulama gini dan pembahasan ulama. Dia hidang kat kita ni memang yang terbaik dah. Kaedah kita di atas kepercayaan kita kepada mereka ni adalah orang yang adil belaka dalam menakalkan benda-benda yang baik ni. Pula tu telah diiktiraf pun oleh kebanyakan ulama' dan ulama' Islam kita. Pakai pendapat-pendapat mujtahid ni. Maksud apa? Memudahkan kita untuk kita nak melaksanakan tuntutan-tuntutan
ibadat bab akidah ke, bab zahir ke, batin, syariat zahir ke, bab hati nurani ke, ikut dia tunjuk ajar dia. Baik, asal nak sebut hadis tu. Memang ada hadis kalau nak bicara. Faman nama falatawadda. Badal lagi hadis. Hadis tu kata macam ni, faman nama falatawadda. Maka siapa yang tidur tak boleh berwuduk. Yang ni yang tak ngaji fiqh sebil lah. Mak tak faham apa. Tidur je kena wuduk. Kalau tidur wuduk, hadis kata, bukan saya kata. Nabi kata. Wah. Jadi Imam Syafi'i telah tak berikut hadis. Itu memang tuamah kita, dia pun biasalah kita dengar itu. Apa hukumnya bila dia jumpa satu hadis tu, dia tengok dah menyalahi apa hukum yang ada, dia tengok dengan selama ni duduk belajar fiqh setelah itu, dia akan katalah, ni hadis, kenapa macam ni? Sampai dia akan kata, ulama-ulama dulu tak masuk, boleh juga buat salah, mereka mungkin tak jumpa hadis ni kot. Kenapa dia cakap itu? Padahal bila nak jadi ulama mujtahid, mana boleh tak tahu hadis? Mana boleh? Kalau tak ada hadis yang tak tahu, mana boleh jadi mujtahid? Mana boleh istinbat hukum? Nak sesat gila ni. Mana boleh? Satu menanggungkan mereka di atas tak jumpa hadis ni. Saya sekarang guru duk mengaji, dia tak terima kaedah tu. Dia bukan ulama dulu tak faham hadis, tak terima hadis, bukan. Tapi kaifiat dia menyelesaikan hadis tu macam mana? Itu yang menyebabkan apa beza. Ya, pendapat yang berlainan di kalangan ulama mujtahid di atas kaedah harfiah, lughah, nahwiyah, tasrifiyah, qiraat, ada banding ayat lain untuk macam mana nak sinkronizekan dia, nasih, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Macam-macam bahas. Itu kalau tengok hadis tu saja, tidur duduk batalah, ada Nabi kata batal. Ni kan? Ada tak hadis yang sebut masalah wudu tu? Kita akan jawab macam ni, mesti ada. Takkan tak ada. Baik, wa kharaja bi zawalil aqli anu'asu. Dan terkeluar dengan kata dalam disebut zawalil aqli hilangkan. Wa kharaja, panggil lagi kharaja, nu'asu oleh ngantuk. Nu'as. La ta'khuzu sinatun. Sinatun, ngantuk. Nu'as. Antara kaedah hilang ngantuk, pakai wangi. Wangi boleh hilang ngantuk. Kalau pakai minyak wangi mengantuk, ada orang yang bagi kaedah macam ni. Itu pun juga minyak wangi ada alkohol. Adalah ada orang bagi pandang itu. Saya sebut, nukilkan pendapat memangnya. Kalau minyak wangi memang ada bahan yang tak ada alkohol, dia akan menambahkan segar kita supaya hilang ngantuk. Kalau minyak wangi ada alkohol ni, jin Islam tak mau. Jin kampin tak. Ini yang saya jumpa jin, pengalaman jumpa jin. Ada satu ketika saja nak sebut dalam tu sikit. Kita kadang tak kenal alkohol tak alkohol. Jin kenal. Jin lagi senang kenal alkohol. Dia boleh kenal. Benda ni istilahnya cepat meruap dalam suhu bilik ataupun tidak. Jin pakar waktu. Pasal apa? Dia kan daripada api. Dia makan, antara makanan dia tulang. Bukan tulang tu habis, dia konyang. Ini macam mana dia makan? Yang tu memang dia tak urai. Saya pernah jumpa pengalaman, saya tanya tu, mampu dia tak jawab. Dia kata apa? Saya tanya masalah makan. Macam mana dia makan tulang? Dia dengar tu, dia diam lama tu. Lepas dia kata apa? Perkara ini mengaibkan golongan kami. Tak cerita macam sudah. Tapi asal nak sebut, macam mana dia makan? Macam jin, iblis, syaitan duk makan apa yang kita makan kalau tak je bismillah. Dia bukan luak makanan tu. Tapi dia ada zat makanan yang dia ambil dengan cara dia. Macam mana wallahualam. Luar daripada kemampuan kita. Yang saya pernah tanya jin tak jawab tu. Jadi asal nak sebut apa? Di mereka ni daripada api, dia mudah kenal. Nak tengok mana bahan. Khasnya ada bahan nama alkohol tu. Dia akan terpeluat dalam suhu bilik ataupun tidak. Pasal alkohol boleh terpeluat dalam suhu bilik. Dia mudah nak kenal benda ni. Kalau wangian tu, wangian mana ada alkohol, wangian mana tak ada alkohol. Saya zaman satu dulu, masa duduk jumpa jin tu, kalau dapat minyak wangi orang bagi, saya bagi kat dia, suruh test. Test apa?
Kenal mana ada alkohol, ada alkohol tak? Ni kadang-kadang tak payah tanya alkohol tak alkohol tu. Ni minyak wangi ni elok tak? Dia cium. Jin pun tak nak lah, main. Jin pun kena. Dia kalau dia lemah, dia tak sihat, dia ngantuk, ataupun dia kekurangan tenaga, keletihan. Kalau minyak wangi yang tak ada alkohol ni, betul lah oat ke apa ke. Saya dulu ada minyak wangi, sekarang tak ada dah minyak wangi tu. Nak sebut pun tak ingat nama lah. Bila dia keletihan, apalah seumpama tu lah, ataupun ada gangguan lepas bertarung dengan sihir, main jin, syaitan, syaitan lain yang kafirnya datang ganggu dia, dia kelahi bertarung, nak letih, nak dia bengah, dia nak balik tempat dia tak boleh. Pasal dia keletihan ni, dia macam dah luka parah macam tu lah. Luka parah pun, tengok badan biasa je, tapi dia kata pertarungan tu melibatkan ilmu sihir. Rupanya kelahi jin, dia bukan saja kelahi jasad, dia kelahi dengan batin, dengan sihir sekali. Lawan alam jin ni, macam kita dengar tengok cerita-cerita komik yang apa, Pedang Setiawan tu. Macam tu alam jin. Semua main jurus-jurus batin tu. Macam cerita Mak Lampir. Tu cerita alam jin lah tu. Memang cerita alam jin. Apa nak sebut. Jadi bila dia tak larat tu, saya ada minyak wangi saya, remuk tu. Betul jin tu kata apa? Saudara Rozaini amat mengenali golongan kami. Memang saya tahu dia pun. Apa? Dia dapat minyak wangi tu. Nampak macam orang dahaga, orang yang pitam kena air. Macam tu lah dia. Dia punya dapat segar tu. Bila dia sihat sikit, kita nak buah lagi kan ada? Cukup setakat itu. Dia tak lagi apa minyak wangi. Yalah makan banyak sangat, makan 4 pinggan kan dia dah kan. Dia dapat tu. Bila dia segar balik, dia rasa dia ada kekuatan boleh balik. Hamba mohon untuk balik ke tempat hamba. Dia balik. Cerita panjang cerita tu. Ada orang suka sangat nak cerita. Saya kat sampai pondok Melani saya tak cerita. Cerita-cerita jin. Ada kat seorang yang saya pernah cerita panjang kat dia, cerita jin. Pasal dia nak cerita sangat. 3 hari 3 malam. Cerita. Tapi taklah 24 jam cerita berterusan tu. Cerita seorang. Pasal dia cerita. Anak cerita, anda kena cerita kat anak. Selalu saya cerita macam tu je lah. Yang ni dia minta sungguh. Anda nak tahu sangat. Anda tahu, anda kena cerita kat anak. Dia siap bagi ajar. Tak tersambung ngaji kan. Kena tu, kena cerita lah. Cerita. Malam lepas isyak cerita. Sampai subuh. Tu. Seorang tu saya pernah cerita banyak. Cerita itu lah. Ada lah. Tak ada kepentingan pun kadang nak tahu banyak-banyak pun. Yang kita ngajar nahwu, sorah, ajar tajwid, tauhid tak mau pakai pun. Munadah pula. Dengar cerita jin terbelik macam tu ni. Tak memang tu dia minat tak tahu. Memang dia minat sangat. Jin. Dia nak explore benda dia tak tahu. Ilmu pun explore juga tapi dia tak minat tu. Yang tu dia macam bosan ni. Yang ni dia sedap sikit dengar. Banyak orang lain tak tahu ni. Dia pula. Falah nakhdha bihima. Baik, jadi wa kharaja bi zawalil aqli an-nu'as wa awailul nashwati sakri. Dan permulaan nak terjadinya mabuk. Awal-awal nak mabuk. Mabuk dia memang zawal akal. Satu orang mabuk ni, dia tak sedar apa dia cakap. Siapa? Dah hilang akal lah. Siap. Jadi fala naqta bihima, maka tak batal wuduk bihima bin nu'as dan awailin nashwatis sakari. Kama idza syakka hal nama au na'asa. Seperti mana apabila syak seseorang mutawaddi hal naima, ada hal nama, adakah dia tidur atau na'asa ataupun dia mengantuk.
Kalau dia syak, tidur kan ngantuk ni? Tidur kan ngantuk ni? Ngantuk. Ngantuk. Bukan tidur. Saya tidur, dia tak syak, tidur. 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 Hal nama au nasa. Wa min alamatin nu'asi sima'ul hadirin wa ilam yafhamhu. Sini disebut. Sebagian pada tanda mengantuk apa dia? Sima'u kalamil hadirin. Mendengar percakapan hadirin, orang yang hadir. Kalau mengaji, dia dengar orang ajar. Dengar, dia masih dengar. Wa ilam yafhamhu, sekalipun dia tak faham akan dia kalam. Bukan saja wa ilam yafhamhu, wa lam yafhamhu. Dia tak faham. Pasal otak dia tak boleh menilai apa orang cakap. Pasal ngantuk. Dia dengar. Satu kalau tutup kitab, dia sedar. Dia dengar. Tutup kitab. Doa. Dia pun doa. Dia simak kalamil hadirin. Kalau tidur tak ada. Orang doa pun. Orang doa tutup kitab. Orang semua balik lah. Tinggal dia seorang. Nah, itu tidur. Kalau ngantuk, tutup kitab. Buka kitab lain. Dia boleh tutup kitab. Buka kitab lain. Buka. Kalau memang tak sedar langsung, itu tidur. Jadi kalau dia dengar, tapi dia tak boleh ikut pelajaran apa benda. Itu ngantuk. Itu sikit lah ulama kita bagi panduan. Beza antara tidur dengan ngantuk. Kalau saya dulu ngaji mula-mula jumpa Pak ni, macam tu punya nak kena. Boleh faham. Bolehlah tamyiz. Mana yang panggil nu'as, mana yang panggil naum. Ada orang, dia dah tidur tapi tak sedar. Cuma dia tak sedar masa dia tidur, memang dia tak sedar. Tapi kadang-kadang pasal Allahumma salli ala sayyidina. Dia tak sedar yang dia dah tertidur. Itu satu hal. Macam mana pun tengok jam. Tadi pukul apa? Pukul 8. Sekarang pukul apa? 10. Dia tak sedar lah tidur. Memang kau tak sedar lah tidur. Jadi dia bangun tu, dia tengok cuaca tak berubah. Tapi jam, pukul 10. Memang tidur lah tu. Pasal dia tak sedar. Allah. Nak sebut tan tidur tu lah. Satu kalau Ashabul Kahfi 300 tahun tidur pun macam mana? Dia kata lapisna yauman au ba'dha yaum. Ba'dha yaum je. Pasal dia tidur pagi, jaga petang. Dia tak rasa 300 tahun tu. Pasal dia bukan feel 300 tahun. Yang dia tahu matahari terbit, matahari terbenam. Jadi ba'dha yaum je. Petang. 3-4 jam je kot tidur. Umumnya dah tidur bal labistum. Yang dalam tu cerita 100 tahun tu kisah Nabi Uzair kan. Labis qala kam labista qala bal labista mi'ata amin. Kau tidur 100 tahun. Tu cerita Nabi Uzair. Itu mati. Itu kan tidur betul. Cuma dia guna bahasa sebut tan labisa. Labisa. Kalau Ashabul Kahfi tak sebut kan. Labisna yauman. Qala bal labistum salasamiatin. Wa labisu fi kahfi salasamiatin. Cuma dia guna labisa. Cuma saya nak sebut sedar tak sedar tu lah. Sedar tak sedar tu. Kalau Nabi Uzair dia mati. Kalau fa'ama tahullahu mi'ata amin. Kalau Ashabul Kahfi tidur. Siap. La zawaluhu binaumin qa'idin mumkinin maq'adahu. Ni masih bab tu, sampai situ dulu. Nak kecuali kan masalah tidur. Tidur batal wuduk, melainkan tidur yang orang tidur duduk, bahasa mudah itulah. Dia akan sebut situ. Allahuakbar. Soalan? Soalan? Ada niat khas ya untuk orang yang kencing tak putus dengan istiadah masa nak berwuduk. Niat khas, ada niat khas. Niat khas. Bab niat ni kalau nak berwuduk bagi orang istiadah dan kencing tak putus, dia tak perlu niat khas sebenarnya. Cuma jangan niat yang tak sah. Itulah.
Jadi kalau dia nak wuduk, saya aku wuduk, Allah Ta'ala. Siap tu. Itu je lah niat. Dia tak ada niat khas untuk dia memada dengan niat kalau wuduk saja sah lah pada dia. Sah lah pada dia. Tak perlu, tak semestinya bila dalam keadaan istiadah tu, saja aku bersuci daripada istiadah untuk mengharuskan solat. Macam tu kan? Tak perlu dengan niat macam tu. Cukup dengan niat saja aku wuduk orang salah. Tapi buat bagi betul. Jadi atas soalan adakah perlu ada niat khas? Tak perlu. Cuma jangan niat yang dia tak sah. Pasal niat tu naqis. Niat tu istilahnya ada cedera, ada kurang. Saya dah sebut niat dulu. Satu, dia tak boleh niat saja aku angkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Dia ambil wuduk tu, saja aku niat angkat adas kecil. Tak boleh. Pasal hadas dia tak boleh angkat. Pasal hadas dia sentiasa ada. Niat tu tak boleh. Jadi kalau nak guna juga bahasa ada niat khusus, dia bukan niat khusus sebenarnya. Dia masih niat yang kuat, yang dengan niat itu sah ibadat dia dengan darurah tu. Yang dalam keadaan kecil tak betul atau istihadah. Niat apa tu? Saja aku wuduk. Siap. Saja aku, tak mana saya tengok ada ditulis niat tu macam lawak, bukan lawak. Kita kalau ikut wuduk ni, saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Cukup dah. Saja aku wuduk Allah Ta'ala. Cukup dah. Saja aku angkat wuduk kerana Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al wuduk. Saja aku angkat wuduk. Ada orang tulis tu. Nawaitu raf'al wuduk. Saya tak ingat saya tengok kat mana. Tapi saya tengok tu. Ada juga niat macam ni namanya. Saja aku mengangkat wuduk. Kalau angkat wuduk, dia boleh jadi masalah. Pasal dia bukan angkat wuduk, dia wuduk. Dia wuduk. Kalau macam angkat hadas kecil, hadas kecil dia tak boleh angkat. Pasal dia memang duk berhadas. Istiadah dengan kecil tak putus ni lah. Jadi dia bukan niat khusus. Dia mesti niat kuat. Yang jangan niat dia tak betul. Niat tak betul apa? Saja aku angkat hadas kecil. Yang tu tak sah untuk dia. Pasal dia sentiasa berhadas, dia kalau angkat hadas dia. Jadi saja aku wuduk je lah. Jadi ayat dia kalau ikut bukan niat khas. Dia tak perlu niat khas. Tapi dia mesti ada niat kuat. Niat kuat. Kalau nak guna juga niat khas tu, kalau ada orang ajar dengan perkataan macam tu, tengok dia ajar tu macam mana. Cuma kalau dia kata, kalau niat saja aku wuduk, tak sah kata dia. Kena niat saja aku berwuduk, saja aku berwuduk kerana bersuci daripada istiadah. Katalah dia yang itu. Kata dia macam tu berusaha. Saja aku wuduk tak sah. Tak betul. So, kaedah dia sebut ulama kita. Kalau dia istiadah dengan dia niat saja aku wuduk kerana orang tak sah. Pasal niat wuduk tu kuat. Kuat. Memada. Memada tak tu. Itu kot soalan. Tanya pula ni. Saja aku ambil air semayang. Air semayang bukan wuduk. Yang tu Melayu. Murad dengan air semayang wuduk. Sah. Sah. Ambil air semayang. Pasal itu istilah Melayuin. Ambil air semayang. Ambil air semayang ni. Boleh. Sah. Tapi dia bukan muktabarah. Indah ulama. Tapi sah. Sah. Pasal murad dengan air semayang wuduk. Wuduk. Kalau boleh tukar. Pakai niat muktabarah tu. Seorang tak kelahi. Tapi bukan kata tak sah. Sah. Pasal tu murad. Yang tu dikendaki. Saja aku wuduk. Itu terbaik. Itu terbaik. Dan paling kuat. Untuk dia boleh ada masalah pun, niat aku wuduk, dia tak menyebabkan masalah lain. Okey. Saya nak tanya pasal ada syarat wuduk dulu kan. Ada antaranya yang menghalang air, iaitu bersih bila najis tu, kosong wuduk tu. Kosong wuduk tu bersih bila najis. So antaranya kita lepas kita makan makanan apa yang lauk-lauk ni apa? Gulai-gulai ni. Jadi ada kat timur lagi kan. Kita ambil wuduk. Jadi masih mutan najis dalam tu. Ya. Kalau kita ambil wuduk tu kes sah ke? Walaupun tak basuh lagi. Boleh.
najis yang kena cuci untuk wuduk sebelum nak berwuduk adalah najis yang ada pada anggota wuduk, muka, tangan, kaki. Itu pun datang pendapat yang kata dengan kita basuh lalu kan katalah kena darah, ada berdarah, luka, kita kopik ada darah. Kita ambil wuduk tu kita tak cuci dia dulu, tapi kita sekali lalu je. Jadi terangkat najis tu. Ada ulama kata tak jadi wuduk tu. Pasal yang tu baru menyucikan tempat yang muntah najis. Jadi nak bagi sah wuduk macam mana? Cuci najis dulu. Dengan kaifiat cuci najis. Lepas tu baru boleh wuduk diangkat. Adapun najis pada tempat lain dalam bab wuduk. Katalah misalnya tempat tak berkaitan anggota wuduk lah. Kencing tak basuh. Kalau kencing tak basuh, yang tu tak boleh. Pasal istinja masih dulu sebelum wuduk. Kalau kencing tak basuh, lepas ambil wuduk, lepas tu baru basuh kencing. Sagi urut keluar, kan dah merepet dah tu. Lepas tu nak urut, nak pakai plastik. Pasal yang tu dia buat istinja. Nak istinja nanti antaranya kena istibrok. Kan? Ada istibrok. Apa sebut. Jadi istinja dia kena istinja dulu sebelum wuduk. Tapi kalau katalah kita berbekam kat belakang. Katalah berbekam. Kita panggil bekam juga tak? Kat belakang ni. Jadi kalau ada bekas-bekas kena cucuk jarum tu, dia berdarah tu. Kita dah ambil wuduk siap dah. Jadi badan ni berdarah. Sah tak wuduk? Sah. Cuma bila ada darah ni, nak sembahyang apa, tak boleh kena cuci lah dulu. Dan cuci dia perlu mandi. Tak perlu mandi. Tapi tempat tu kena cuci. Cuma bila kita tak boleh buat ni hari, carilah orang untuk bersihkan darah kita kat belakang tu. Tapi wuduk sah. Wuduk sah. Wuduk sah. Jadi wuduk yang kena bersuci dulu daripada najis ni ialah najis yang ada pada anggota wuduk dan najis istinja. Yang tu yang kena cuci dulu. Masa tak selesai istibrok dengan nak istinja tu. Kalau ada pun yang mesti kena suci najis dulu sebelum untuk beribadat ni, dia bukan masalah wuduk tapi tayamum. Tayamum mesti cuci najis dulu. Istinja semestinya. Katalah kat kaki kita. Kaki bukan ada. Bukan anggota tayamum. Nak tayamum, cuci tu dulu. Pasal tayamum kan antara sebab dia, pasal tak ada air. Sebelum nak gunakan air untuk wuduk, wajib gunakan air untuk cuci najis dulu. Yang tu ada. Jadi bab kena menyucikan najis dulu sebelum nak wuduk, tak ada. Melainkan bab istinja dan najis yang ada pada anggota wuduk. Kalau yang kena cuci najis bukan pada anggota wuduk dan tayamum, yang ada dalam bab tayamum, dia tak ada dalam bab wuduk. Okey. Baik.